Jadi orang yang beristiqomah ni memang patutlah kalau mereka ini digelarkan oleh Allah muqarrabun, orang-orang yang hampir kepada Allah. Yang tak boleh istiqamah, mereka ini digelarkan oleh Allah dalam surah Waqiah juga ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ashabul maimana ma ashabul maimanah. Gulungan orang sebelah kanan, alangkah bahagianya orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dalam gulungan sebelah kanan. Ini sebelah kanan saja. Yang tu tadi muqarrabun, tentulah muqarrabun lebih baik kerana dapat menyempurnakan 3 asas agama. Ashabul maimanah ni 2 saja. Ya. Dapat menyempurnakan rukun Islam yang 5, berpegang teguh dengan rukun iman yang 6. Ihsan tak tercapai, tak terlaksana. Inilah tuan-tuan. Jadi dilihat daripada ayat 16 surah Jin pun tarekat itu memang ada. Jadi definisi tadi yang dibuat oleh dua orang ulama tadi betul lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi malam ini saya nak terangkan selanjutnya ya. Dengan satu kenyataan yang selalu kita dengar, yang saya selalu dengar lah, mungkin tuan-tuan tak dengar. Sebab saya ngajar universiti, ramai kawan-kawan yang alim-alim, ada ijazah, sekurang-kurangnya MA pensyarah universiti ni, ada ramai juga yang PhD. Apa kata mereka tuan-tuan tentang tarekat ni? Buat apa nak bertarekat? Tarekat ini hanya zikir saja. Macam saya pun dah wirid dan zikir baca Quran. Wirid yang saya pelajari pun kadang tak amal. Buat apa nak belajar lagi tarekat? Ini maknanya tuan-tuan, setengah orang alim tu mereka menyangka, mereka beranggapan tarekat ini hanya zikir saja. Sebab itu mereka tidak tertarik hati untuk belajar tarekat. Alah, zikir buat apa? Kalau masuk tarekat pun zikir la ilaha illallah, kita dah buat dah. Tahlil arwah tu pun kita dah buat la ilaha illallah. Bukan ada lain daripada zikir itu, sama je. Jadi ini anggapan yang salah tuan-tuan. Kalau kita beranggapan tarekat ini hanya zikir, itu tak betul. Itu tidak betul. Memanglah asasnya zikir, tapi cuba kita tengok macam mana bab zikir itu macam mana. Kalau katalah kita di masjid ni ada kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Pembangi, dia kata dalam bab zikir tu, zikir itu ada 2 jenis. Yang pertama zikir hasanat, yang kedua zikir darajat. Mula-mula pun dah beza tuan-tuan. Pertama zikir hasanat. Zikir hasanat ni itu dah tidak yang ustaz-ustaz kata, alah kita dah zikir dah lepas-lepas sembahyang, baca Quran dah. Itu zikir hasanat. Macam tadi kita zikir ramai-ramai, wirid ramai-ramai lepas sembahyang dipimpin oleh imam kita. Itu zikir hasanat. Apa maknanya? Bila berzikir macam itu diberi pahala oleh Allah, hasanat. Yang kedua zikir darajat. Nama pun lain tuan-tuan. Kenapa dinamakan zikir darajat? Kerana bila kita amalkan zikir ini, derajat kita naik. Sekurang-kurangnya daripada muslim mukmin kepada muhsin. Ilmu kita pun ditingkatkan oleh Allah. Ilmu kita ditingkatkan oleh Allah, naik. Derajat kita pun ditingkatkan oleh Allah. Sebab itu dinamakan darajat, zikir darajat. Jadi zikir darajat ini tuan-tuan zikir di dalam ilmu tarekat. Sebenarnya tarekat ini bukan hanya zikir. Tarekat itu ialah satu kaedah amalan yang lengkap.
Satu kaedah amalan yang lengkap, bila diamalkan boleh menjamin boleh menjamin peningkatan ketakwaan seseorang. Biasanya boleh menyampaikan seseorang itu ke darjah ihsan. Boleh menjadikan seorang itu orang yang hampir kepada Allah, golongan muqarrabun. Boleh meningkatkan ilmu dan kepahaman tauhidnya sampai kepada hakikat dan makrifah. Jadi kita nak tengok tuan-tuan, malam ni saya nak terangkan macam mana kita nak melihat ilmu dan amalan tarekat ini, ilmu dan amalan yang lengkap. Pertama sekali, ilmu dan amalan tarekat ini diijtihadkan oleh ulama tasawuf yang memang alim, bukan ulama tasawuf yang jahil, yang alim. Kalau bab semayang misalnya dalam mazhab Syafi'i, bab semayang ni, bab ibadat ini diijtihadkan oleh seluruh ulama dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu lengkap. Macam mana nak rukuk, macam nak sujud, macam mana nak takbir, macam mana nak baca tahiyat, macam mana kaki, semua ada dah, lengkap. Maka begitulah tuan-tuan, tarekat ini lengkap kerana diijtihadkan oleh ulama tasawuf. Sebelum saya terangkan macam mana lengkapnya apa ni amalan tarekat ni, kita tengok dulu apa yang saya tegaskan tadi. Tarekat, ilmu dan amalan tarekat ini diijtihadkan oleh para ulama tasawuf. Sekarang macam ni bila sampai abad yang ketiga Hijrah, sampai abad ketiga Hijrah, di bidang fiqh terdapat 4 mazhab yang terkenal, iaitu mazhab Hanafi, dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, meninggal dunia 150 Hijrah. Yang kedua mazhab Maliki, nisbahkan kepada tokohnya Imam Malik, meninggal dunia tahun 176 Hijrah. Ketiga mazhab Syafi'i, dinisbahkan kepada tokohnya Imam Syafi'i, meninggal dunia tahun 204 Hijrah. Dan ketiga ialah mazhab Hambali, dinisbahkan kepada tokohnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang meninggal dunia tahun 241 Hijrah. Empat orang ni tuan-tuan, Imam Malik itu murid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i murid kepada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal murid kepada Imam Syafi'i. Ada hubungan. Jadi apa yang kita lihat, abad ketiga Hijrah, berdasarkan kepada kewafatan Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 241 Hijrah, pada abad ketiga Hijrah kita sudah nampak 4 mazhab ni tadi. Tarekat ada tak? Tarekat sudah ada 10 tuan-tuan, lebih 6 daripada mazhab fiqh. Ada 10. Cuma saya mungkin tak boleh ingat 10. Saya sebutkan yang pertama. Yang pertama ialah tarekat Muhasibiyah, dinisbahkan kepada Syekh Abu Haris Al-Muhasibi, meninggal dunia 243 Hijrah. Jadi beliau mewariskan kepada umat Islam tarekat Muhasibiyah. Selain daripada tarekat itu, beliau mewariskan kepada kita sebanyak 27 buah kitab tasawuf. Kalau dah karang 27 kitab tasawuf yang boleh kita baca sekarang, tidakkah Abu Haris itu seorang alim? Satu kitabnya yang dinamakan Ar-Ri'ayah, kitab Ar-Ri'ayah li Hukukillah, itu tuan, sebesar Quran tu. Sebesar Quran tu. Di dalam kitab ni macam-macam bab tarekat.
Satu lagi saya nak sebutkan Risalah Al-Mustarsidin. Kitab ini adalah panduan, panduan bagi ahli tarekat. Maknanya di abad ketiga itu ada kitab macam mana nak jadi ahli tarekat ni, panduan. Jadi maknanya tarekat ni bukan baru. Katalah arwah Imam Maknur meninggal, dia bawa tarekat Naqsabandiyah. Dia meninggal, tuan-tuan tahulah tahun berapa. Bukan baru tarekat Naqsabandi ni. Asal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tarekat Taifuriyah. Memang tuan-tuan tak pernah dengar ni. Dinisbahkan kepada tokohnya, iaitu Abu Yazid Bustami, yang meninggal dunia 262 Hijrah, yang berasal daripada daerah Taifur. Jadi Taifuriyah ni dinisbahkan kepada tempat kelahiran Abu Yazid. Mungkin kerana lebih ringan disebut Taifuriyah, tidak Yazidiyah. Tuan-tuan, dia meninggal dunia 262. Ulama yang hidup kendian menyebutkan kealiman Abu Yazid ni macam mana? Antara yang menyebutkan kealiman Abu Yazid ni, kedudukan kealiman Abu Yazid ini ialah Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang meninggal dunia 297 Hijrah. Apa kata beliau? Kedudukan Abu Yazid Bustami di kalangan ulama semasa hidup seperti juga kedudukan Jibril di kalangan malaikat. Kalau Jibril tu paling alim, paling tinggi kedudukannya, maka begitulah Abu Yazid itu paling alim, paling tinggi kedudukannya di kalangan ulama. Beliau mengajar tarekat ni tuan-tuan bukan jorok-nyorok. Beliau mengajar tarekat ni di masjid guru dia. Guru dia ada 3 orang. Salah seorangnya Syekh Muhammad Redha. Syekh Muhammad Redha. Muhammad Redha ni siapa dia? Muhammad Redha ni anak kepada Ja'far As-Sadiq, cucu cicit kepada Sayyidina Ali. Meninggal dunia 148. Dia ada anak lelaki ramai. Antara yang terkenal ialah Ali Redha, meninggal dunia tahun 200 Hijrah. Sangat alim, sehingga Khalifah Ma'mun tertarik hati dengan dia. Dikahwinkan dengan puteri dia, dan dibagi tahu pada seluruh negara, kalau Ma'mun ni meninggal, Ali Redha ni mesti jadi khalifah. Jadi adik kepada Ali Redha ni lah, guru kepada salah seorang guru, Abu Yazid Bustami. Meninggal dunia dikebumikan di masjidnya, dan Abu Yazid pun mengajar tarekat di masjid itu. Bila beliau meninggal dunia, dikebumikan di depan masjid sebelah kiri. Tempat dia berzikir pun ada tuan-tuan. Macamlah si arwah ni, dia buat tarekat Naqsabandi, dia bersuluk sini, rumah suluknya pun ada. Sekarang sudah dibuka lah. Abu Yazid Bustami begitu tuan-tuan. Kalau dia meninggal dunia 262 Hijrah, maknanya masjid itu, tempat dia berzikir itu sudah 1200 tahun. Jadi bukan masalah tarekat ni, bukan masalah baru, masalah lama. Baru bagi orang yang baru kenal. Hakikatnya lama.